Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu aw naqra fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan yatajaddadu biha sururuhu wa yatada'afu biha huburuhu wa yashriqu biha ala qulubina nuruhu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ni untuk sama-sama kita menyambung kelas, menyambung perkongsian kita terhadap kitab yang kita masih lagi cuba untuk mengkhatamkannya, iaitu kitab 40 hadis cinta. 40 hadis cinta pada cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, tanda, cara dan tanda-tandanya, yang disusun oleh Syekh kami, murabbi kami, al-alim ar-rabbani Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Baqir Al-Hasani hafizahullah taala, yang telah diterjemahkan oleh sahabat dan juga guru kami juga, Tengku Ahmad Safi, Tengku Abdul Rahman, amalahullah wal muslimina bil lutfi khafi amin. Saya menjawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Ustaz Ahmad Fahmi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab kita menyambung pada tajuk hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Tajuk hadis tersebut adalah lakukan kebaikan pada 10 hari. Lakukan kebaikan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Masya Allah, ni tak terlepas lah. Patutnya baca sebelum raya tu. Tak perasan. Tak apalah. Dengan sanad dia sambung kepada Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, ma min ayyam al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tiadalah satu hari amalan kebaikan yang dilakukan padanya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding 10 hari ini. Maka mereka, yakni para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun berjihad di jalan Allah, melainkan seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun daripada demikian itu. Waalaikumsalam warahmatullahi pada Puan Ummu Ainur Husna. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi hadis kita cerita tentang kelebihan 10 hari 10 hari pertama Zulhijjah.
Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi Nabi kata tidak ada satu amalan yang lebih dicinta oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu. Maksudnya siapa yang melakukan amalan tekun pada 10 hari Zulhijjah itu amalannya lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah berbanding jihad fi sabilillah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jihad tu tinggi dah. Maksudnya jihad tu, ibadah tu tinggi sudah. Maksud kedudukan jihad fi sabilillah tu tinggi. Tapi Nabi kata ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa yang lebih tinggi daripada itu, kata sahabat? Jihad. Ibadah yang dilakukan, atau amalan yang dilakukan, atau kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Dah lepas dah pun. Tapi tak apalah, kita ambil ambil nota kan, ambil perhatian lah. Tahun depan kita akan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Jadi hadis ni cerita tentang kelebihan waktu. Jadi ada waktu-waktu yang kita dalam agama kita ni, ulama ada mengajarkan ada waktu-waktu yang istimewa, ada ibadah-ibadah yang istimewa, ada tempat yang istimewa, yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau kita lakukan amalannya berganda. Subhanallah. Jadi kita patut ambil perhatian kerana itu bonus, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberi peluang oleh Allah Taala untuk melintas, maksudnya melewati, untuk masuk kepada waktu-waktu yang barakah, itu tanda besar Allah Taala ingin memberinya manfaat. Kalau ketika ini kita dipanjangkan usia, lalu kita diberi peluang untuk bertemu dengan hari-hari yang mulia, hari-hari yang barakah, itu syukur kita tu patut lebih besar daripada hari-hari yang lain. Kerana bukan semua orang dikurniakan kesempatan untuk menikmati udara, menikmati nafas hari-hari yang barakah ni. Ada kelebihan besar. Para ulama tu kalau bercerita tentang Ramadan tu sungguh-sungguh minta panjang umur kan. Kerana orang yang dapat melewati, masuk ke Ramadan dan keluar daripada Ramadan pada tahun tersebut, itu tahunnya lebih terbaik. Kerana sempat menghirup udara barakah, keberkatan tu. Kita dalam kehidupan kita perlukan keberkatan. Sebab keberkatan ini adalah kecukupan kan. Keberkatan ni mengandungi 3 perkara kan. Satunya adalah kebaikan yang bertambah kebaikan. Yang keduanya kebaikan yang berkekalan. Yang ketiga kebaikan daripada Tuhan. Jadi 3 perkara tu sangat kita perlukan. Keberkatan ni bukan, kita jangan keliru dengan sedikit dan banyak. Sedikit yang banyak tu belum, sedikit tentulah tak cukup kan. Belum tentu cukup kan? Tapi banyak pun belum tentu cukup. Yang boleh mengatasi masalah sedikit dan banyak ni hanya keberkatan saja. Kalau sikit tapi barakah, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada banyak yang tak ada barakah. Kerana sedikit yang ada barakah itu mencukupkan keperluan, berbanding banyak yang tidak ada barakah, maka itu banyak pun masih lagi menderita kan. Jadi kita tak mahu dalam kehidupan kita ni ada perkara yang merungsingkan kita dari sudut banyak tapi tak memuaskan tu. Kita kan nak bahagia. Bahagia kan maksudnya nak tenang, tak nak susah kan. Jadi kalau banyak susah, itu boleh jadi hilang keberkatan lah. Hilang keberkatan. Jadi dia antara cara menangani pandangan kita terhadap sedikit yang mungkin tak cukup tu adalah dengan kita mengusahakan keberkatan daripada yang sedikit tu. Umur kita kalau muda, itu masih lagi baik kalau banyak amal kan. Kerana nanti kalau Allah Ta'ala tanya setiap nafas yang aku bagi kepada kamu tu, ke mana kamu letakkan, mudahlah nak jawab, dia amal ya Allah, saya laburkan pada amal. Tapi kalau banyak usia Allah Ta'ala bagi, maksudnya nafas kita banyak,
kita bernafas dengan nafas yang dikurniakan oleh Allah. Maksudnya umur tu, setiap detik waktu tu dikurniakan oleh Allah tu, kita menikmatinya. Tapi kita meletakkannya bukan pada tempat yang Allah Ta'ala perintahkan, maka itu kan satu musibah yang bakal kita tanggung. Dengan umur yang aku bagi yang banyak tu, yang aku bagi pada kau tu, mana kau letakkan? Kalau kita tak letakkan pada umur yang banyak, kalau tak letak pada amal tu, maksudnya takut tak ada barakah. Sebab keberkatan ni yang menyebabkan kecukupan, yang menyebabkan manfaat tu terpenuhi, tujuannya sesuatu tu diberikan. Jadi kalau dalam usia ni perlu usahakan keberkatan, atau apa-apalah kan, perlu usahakan keberkatan. Caranya adalah dengan kita mengumpulkan keberkatan-keberkatan yang Allah Ta'ala, ruang-ruang keberkatan yang Allah Ta'ala kurniakan, hadiahkan. Jaga waktu yang barakah kan, waktu-waktu yang penuh keberkatan kita jaga. Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur untuk kita mendapat keberkatan waktu itu, dan kita manfaatkan pula waktu tu. Waktu pagi, waktu petang, selepas asar, waktu tengah malam, itu waktu-waktu yang barakah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kita panjang umur supaya kita dapat menikmati waktu yang barakah, kemudian terkumpul keberkatan itu dalam kehidupan kita, maka segala perkara yang kita perlukan tu dicukupkan. Gitulah. Dan orang yang melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah dalam waktu yang disukai oleh Allah, di tempat yang disukai oleh Allah, itu kan luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kedudukan kita baik di sisi Allah, sebab itu kita mengusahakan apa yang Allah Ta'ala suka kan. Sebab kalau kita mengusahakan apa yang kita suka, itu belum ada nilainya. Sebab bukan kita yang menilai diri kita sendiri, betul? Kalau kita nilai diri kita A++++ pun, tapi kalau rendah di sisi Allah, tak ada nilai pun kan A+++ tu. Dan kita pun tak mengharapkan penilaian manusia juga, sebab penilaian manusia kadang-kadang boleh disebabkan emosi kan. Orang suka kita, dia bagi 5 bintang. Orang tak suka kita, dia bagi 1 bintang. Jadi itu pun menipu juga, tak menggambarkan siapa diri kita kan. Jadi kalau kita nak menilai diri kita, nilailah ikut kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang bagaimana Allah Ta'ala menilai kita ialah pada bagaimana kita memenuhi keinginan Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi ketika kita melakukan apa yang Allah Ta'ala suka, maka adalah kedudukan kita di sisi Allah kan. Sebab tu orang yang mengusahakan keberkatan dalam kehidupan adalah orang yang mengusahakan perhatian Allah dalam kehidupan kan. Makna barakah tadi kita sebut kebaikan Tuhan, kebaikan Allah lah kan. Orang yang mengusahakan kebaikan Allah, maksudnya orang yang sangat memberi perhatian kepada apa yang Allah Ta'ala nak kan. Sebab kita nakkan kebaikan daripada dia, maka kita akan buat apa yang dia suka kan. Kita kalau mengejar sesuatu daripada seseorang, kita takkan buat sesuatu yang dia tak suka, betul? Orang yang mengusahakan projek lah kan, ada ambil kontrak nak usahakan projek kan. Jadi sebelum dapat projek tu nak kena lobby dulu. Jadi kena bagi hadiah dulu kan. Setengah-setengah tu kata bagi hadiah dulu, buat hubungan baik dulu, rapat dulu, entertain lah, apalah istilahnya tu. Nanti barulah dapat projeknya kan. Jadi itu kepada manusia. Kaedah yang sama kepada Tuhan kan. Kita inginkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kerana kebaikan Tuhan lah menjamin keselamatan kita. Kalau kita usahakan kebaikan daripada pihak lain, itu belum tentu menjamin keselamatan kehidupan kita. Tapi sebagai ulama sebutlah, kebaikan orang lain itu juga hadir daripada kebaikan Allah. Tanda kebaikan Allah, kita menerima kebaikan daripada orang lain. Itu kita hargai. Sebab tu siapa yang tak bersyukur, tak berterima kasih kepada manusia, sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Sebab kerana Allah kalau memberi, dia akan memberi melalui manusia-manusia di sekeliling kita ni kan. Itu daripada kaedah Allah Ta'ala menzahirkan nikmatnya adalah dilalukan nikmat tersebut daripada tangan manusia lain. Jadi yang pentingnya, kalau kita tahu itu kebaikan, maka itu keberkatan, perkara yang Allah Ta'ala bagi, maka kita
kita hargai. Kita apa yang Allah Ta'ala bagi kita hargailah. Kan? Jadi disebutkan di sini, hadis ini merupakan galakan kepada umat Islam agar memperbanyakkan amal ibadah pada waktu tertentu, khususnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu banyakkan amalan. Puasa, baca Quran, sedekah, zikir, solat, melakukan amal-amal kebaikan, bantu orang lain, kan. Kita ada puasa 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah tu, yang Allah Ta'ala kurniakan diampunkan dosa setahun yang dulu dan setahun yang akan datang. Belum pada diampunkan dosa. Maksudnya dapat rahmat besar lah dalam kehidupan. Kemudian ada puasa 8 Zulhijjah tu kan. Ada ulama sebut puasa 8 Zulhijjah. Kemudian ada hadisnya, ada setengah ulama kata hadis tu dhaif, ada setengah ulama kata hadis tu palsu. Tapi kalau palsu pun tak ada masalah, sebab memang 10 hari pertama tu kita digalakkan beramal. Tak ada hadis kelebihan. Hadis tu hari tarwiyah. Jadi ada puasa sunat tarwiyah, puasa sunat 8 Zulhijjah. Setengah ulama kata dhaif, setengah ulama kata palsu. Palsu ke dhaif ke, itu sebagai sokongan saja. Kalau palsu pun kita tak amalkan juga. Kalau dhaif pun bukan bermakna kita bergantung pada, sebab kita dah dapat hadis ni lah. Nabi beritahu 10 hari pertama itu digalakkan beramal. Booster sajalah, cuma menambah semangat sajalah. Kan? Buat, jangan tak buat. Setiap usia yang Allah Ta'ala bagi tu, Allah Ta'ala nak tengok ke mana kita laburkan. Itu saja. Mungkin orang yang buat hadis palsu tu pun mungkin niatnya baiklah, mungkin wallahu alam kan, nak galakkan orang berpuasa, tapi mungkinlah caranya tu dari sudut caranya mungkin tak betul lah kan, cipta hadis palsu, kalau betul lah palsu kan. Tapi menggalakkan ibadah. Ini bila dengar hadis tu palsu langsung tak puasa 8 Zulhijjah, sedangkan ada hadis lain yang galakkan puasa 10 hari pertama. Subhanallah. Jadi manfaatkan umur. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang suruh kita rehat. Rehatlah kan. Dah lama dah ibadah, banyak dah ibadah. Jangan. Kita COVID ni tiap hari mengingatkan kita tentang orang boleh meninggal bila-bila masa kan. Orang boleh meninggal bila-bila masa. Bersedia tak bersedia, banyak amal ke sikit amal ke, takut ke tak takut ke, semua orang boleh mati tiba-tiba. Jadi kita tak nak kematian kita yang dalam keadaan tiba-tiba tu dalam keadaan tak bersedia. Biarpun kita ni mati tiba-tiba pun Allah. Maksudnya kalau mati pun dalam keadaan bersedia. Jadi nak sedia tu, cara nak motivate diri kita supaya bersedia tu macam mana? Dengan ingatlah umur ni Allah Ta'ala bagi bukan untuk main-main. Kan umur dah 50, 60 pun sibuk cerita tentang orang lain lagi. Allah kan, semua orang akan bawa kita kepada apa yang mereka suka, tapi kita tak boleh ikut apa yang mereka suka, sebab apa yang mereka suka belum tentu betul. Dia orang suka mengumpat, jadi dia orang ajak kita mengumpat, dia orang nak sama-sama kita mengumpat, jadi kita pun terpengaruh. Kita dah bazir umur kat situ, cerita tentang orang tak habis-habis. Daripada umur zaman sekolah tadika tu cerita tentang orang, sampailah umur 60-70 tahun pun cerita tentang orang lagi. Ya, kalau cerita yang baik-baik tak apalah. Kalau cerita yang mengumpat, yang buruk-buruk dengan sangka yang buruk, itu dah membazir umur kan. Tapi orang berumur jarang lah buat macam tu kan. Orang muda lah, 30 tahun, 40 tahun, yang masih sihat dan gagah, yang rasa ni nanti panjang umur, nanti tangguh amal. Dia sebelum tu cerita tentang orang banyak lah kan. Tengok orang tu, cerita tentang orang tu. Kalau dia baik pun itu amal dia. Kita bukan disuruh tengok kebaikan orang, kita kagum-kagum lepas tu kita buat tak tahu. Tak, kita Allah Ta'ala zahirkan kebaikan orang lain untuk kita tiru. Bukan kita cerita saja tentang mereka kan. Kisah salafus soleh tu dikekalkan sehingga ke hari ini, kata para ulama, sebagai tentera Allah dalam meniupkan roh untuk beramal. Jadi cerita-cerita kebaikan tu diceritakan untuk beramal, bukan cerita tentang cerita macam baca novel. Orang ceritakan tentang kelebihan orang lain, tapi kalau tak ada pada dirinya tu musibah nanti. Sebab Allah Ta'ala dah zahirkan contoh dalam kehidupan dia, lalu dia mengabaikan apa yang patut dia buat. Na'udzubillah. Moga Allah Ta'ala kurniakan bagi kita kekuatan untuk memenuhi setiap detik masa umur kita tu dengan amal dan ketaatan.
Susah nak beramal ni kalau Allah Ta'ala tak bantu. Nak lalai tu senang saja kan. Minta taufik daripada Allah. Kerana beramal padanya itu akan digandakan pahala oleh Allah Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal amalu fihinna, dan beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu digandakan pahala sebanyak 700 kali ganda. Masya-Allah, 700 kali ganda. Dah berlalu dah 10 tu, masya-Allah. Kita minta panjang umur pada Allah, panjangkan umur kita, jumpa Zulhijjah tahun depan, dan diberkati umur dan waktu kita untuk beramal. Allah Ta'ala juga berfirman secara khusus untuk hamba-Nya memperbanyakkan mengingatinya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj, wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu, 10 hari terawal pada bulan Zulhijjah. Jadi pada hari-hari yang mempunyai keberkatan ini, maka perlu disibukkan dengan Allah kan. Kita beramal pada hari tersebut bukan fikir tentang pahala yang ganda tu. Itu hadiah dari Allah. Orang kalau melakukan sesuatu dalam keadaan lalai, potong markah kan. Manusia saja kalau buat satu perkara dalam keadaan cuai tu, potong gaji lah. Itu majikan. Tiba-tiba kita, ya Allah saya lalai, ya Allah bagilah full mark. Memanglah susah kan. Allah memanglah maha pemurah. Tapi layak ke kita nak dapat, nak minta macam tu? Berani ke nak cakap, ya Allah saya lalai tadi solat tadi, tapi bagilah full mark. Bolehlah minta. Tapi muhasabah lah, takkan kita tahap itu kan. Cuai-cuai pun nak markah lebih pula. Subhanallah. Jadi pada pengarang ni, pensyarah hadis ni, Ustaz Tengku lah, Ustaz Tengku Ahmad Sofi ni, nak ingatkan kita, amal kita itu berdiri atas ingatan kita kepada Allah. Amal tu berdiri atas ingat. Kalau kita mengaku kita ingat Allah banyak, maka amal kita mesti banyak. Dan kalau kita lakukan amal, tujuannya itu tak lain melainkan untuk ingat Allah. Itu kena synchronize tu kan. Ingat Allah, amal tambah. Bila amal, ingat Allah. Dia tak boleh keluar tu. Ingat Allah dan amal tu datang sekali. Dan sebab bukti orang kalau suka kepada seseorang, ingat. Bukti dia ingat, dia buat. Bagi bunga. Kalau perempuan tu dia masakkan kan. Ataupun jahitkan baju lah. Apa-apalah kan. Itu ingat dan buat. Tu bukti ingat tu. Tapi kalau ingat saja tak buat apa-apa tu, diragui lah ingatnya. Suka pun mungkin separuh-separuh. Kita tak nak hubungan kita kepada Allah di tahap begitu. Boleh. Kemudian hadis yang ke-33. An Abi Amr Asy-Syaibani yaqulu akhbarana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah faqala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayu qala birrul walidain qultu summa ayu qala al-jihadu fi sabilillah. Daripada Sayyidina Abi Amr Asy-Syaibani, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami pemilik rumah ini. Dia lalu dia isyaratkan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat. Beliau pun berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Itu mentaliti. Kan kita dah sebut banyak kali dah. Kita mesti ada mentaliti nak jadi orang yang terbaik di sisi, hamba yang terbaik di sisi Allah. Sebagaimana waktu kita bercinta dulu, nak jadi yang paling terbaik di sisi kekasih kita kan. Kan berderit lah orang suka kat dia tu. Bila berderit tu, daripada 5 orang tu, semua orang ada mentaliti biar saya yang paling terbaik kan. Bagi bunga, orang ni bagi bunga, ni bagi bunga, semua bagi bunga je. Jadi dia akan tukar sikit bagi kek, contohlah. Jadi kita kena ada mentaliti. Alhamdulillah Allah Ta'ala tak pernah tutup ruang untuk sesiapa mendekati dia kan. Maksudnya walaupun Allah Ta'ala telah ada kekasihnya yang teragung, iaitu Nabi Muhammad SAW, sentiasa Allah Ta'ala buka pintu lagi kepada orang hamba-hambanya yang lain. Jadi Allah Ta'ala tak tutup pintu kepada siapa yang ingin mendekati Allah. Itu memang Allah Ta'ala tunggu. Maksudnya memang Allah Ta'ala cipta kita bergantung kepada dia. Tapi kita nak pergi kepada dia ke tidak?
Jadi cara nak motivate, maksudnya matlamat diri kita tu terpenuhi dengan ingat kepada Allah, dengan sentiasa kita tanam bagaimana untuk kita dekat kepada Allah. Itu yang menyebabkan orang mengaji dan beramal kan. Kalau kita nak lakukan sesuatu tak ada ilmu, macam mana kita nak buat? Semangat je tapi tak ada ilmu, tak jadi. Jadi kalau nak beramal mesti ada ilmu. Jadi orang mengaji tu tujuannya untuk buat, bukan untuk tahu. Nak sembang, kalau belajar untuk sembang dengan orang lain tu merugikan lah kan. Sebab kita bukan nak cerita kepada orang yelah tu nafsu lah. Kalau orang nak belajar banyak untuk cerita kepada orang supaya nampak dia tahu, tu nafsu. Perkara tu rendah. Dan ilmu tu akan jadi saksi buruk ke atas dia. Syekh Yusuf, ketika Syekh pengarang kitab ni, ketika kami baca kitab Ayyuhal Walad tu, baca kitab Ayyuhal Walad, awal tu Syekh kata kita ni sedang mengumpulkan saksi terhadap diri kita sendiri. Maksudnya mengaji ilmu tu kumpul saksi. Kalau kita lakukan apa yang ditulis di sini, kitab Imam Ghazali kan, kalau kita lakukan apa yang telah ditulis di sini, maksudnya kita telah memenuhi. Ilmu ni akan jadi saksi baik bila kita di hadapan Allah, sebab kita buat dengan ilmu. Tapi kalau kita tak buat apa yang telah ditulis di sini, maka ilmu ini akan jadi saksi buruk ke atas kita. Dia akan mendakwa kita. Allah Ta'ala akan dakwa kita. Aku telah bagi kamu ilmu, tapi kamu tak buat. Kamu buat apa? Na'udzubillah. Oi, takutlah nak mengaji banyak ilmu, nanti Allah Ta'ala tanya. Tak boleh juga. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak beramal? Orang yang beramal tanpa ilmu itu daripada awal amal ditolak. Itu sepakat ulama kan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang dengan beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu maksudnya semua amal itu ditolak, tak diterima di sisi Allah. Itu lagi risiko kan. Sebab tu ulama kata sebenarnya bila tahu dia buat, seseorang tu mampu melakukan kan. Orang yang tak mampu melakukan kerana tak tahu. Jadi bila orang ada ilmu mesti beramal. Lambat laun akan beramal juga, insya-Allah. Harapannya sebab tu ulama kata kalau Allah Ta'ala tambahkan ilmu dalam diri kita, itu maksud tanda beramal. Kita akan beramal. Dan mengajilah. Kalau kita tak buat apa-apa tu sebab kita tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Jadi mengaji, belajar, tambah ilmu. Bila kita tambah ilmu, maka kita akan beramal. Jangan buang masa. Tak mengaji pun buang masa. Dalam pengajian pun buang masa juga kan. Maksudnya dalam pengajian tu sepatutnya mengaji tekun. Ini boleh sembang pula budak. Ustaz cerita lain, dia faham lain. Balik pening. Tak boleh juga kan. Jangan bazirkan. Ilmu ni Allah, ulama kata kurniaan, hadiah pada Allah kan. Apatah lagi ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ulama kata satu je, kalau ulama sufi tu sebut satu je jenis ilmu yang bermanfaat ni. Yang lain tak manfaat. Satu je jenis ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang makin kita belajar mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang makin kita belajar mendekatkan kita kepada Allah. Tak kisahlah ilmu tu ilmu akhirat atau ilmu dunia. Orang belajar ilmu kereta ataupun orang belajar ilmu kedoktoran, makin menambahkan tauhid dia kepada Allah, itu ilmu manfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi kita, ilmu yang bermanfaat ni, mentaliti dia apa ni? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa yang mendekatkan kita kepada Allah? Itulah ilmu bermanfaat. Itulah ilmu yang kita nak usahakan tu. Maksudnya belajar ni tujuan dia daripada tujuan yang mulia tu. Nilai ilmu yang kita belajar tu berdiri di atas tujuan. Satu ilmu mulia, tapi kalau tujuannya buruk, maka buruklah. Kan? Maksudnya untuk diri kita ketika tu buruk, kena betulkan niat dulu. Ilmu agama tu patutnya mendekatkan kita kepada Allah, tapi kita belajar ilmu agama untuk masyhur ke, untuk kaya ke kan. Tunggang agama, yang istilah orang lah kan, tunggang agama. Tu pun nak kena betul juga istilah tu kan. Tapi tujuan buruk, ilmu tu mulia tapi tujuannya buruk. Jadi ketika itu buruk, nilai tu jatuh, nilai ilmu yang mulia tu kan. Tak boleh, kena betulkan. Jadi betulkan niat. Kita belajar ni untuk dekatkan diri pada Allah. Bukan nak cerita kepada orang yang kita tahu. Oh, saya tahu ni. Memang
kebodohan tu satu penghinaan. Tapi orang yang sedar diri dia bodoh lah yang sedang meningkatkan potensi diri dia, kan. Kalau orang belajar untuk cerita dia pandai, susah, kan. Kita kena belajar dalam keadaan rasa tak tahu, dan setelah kita kumpul ilmu pun kita masih rasa tidak tahu, agar kita terus belajar dan merendah diri. Dan orang yang merendah diri yang mampu beramal banyak, kan? Sebab dia tak tertipu dengan ilmu yang ada dalam diri dia tu, rasa banyak lalu tak beramal. Cukuplah ilmu banyak lah, kan. Ilmu banyak pun boleh masuk syurga. Yelah kalau Allah Ta'ala terima lah, kan. Masuk syurga bukan sebab ilmu banyak, kan. Masuk syurga sebab Allah Ta'ala redha, kan. Jadi antara tanda Allah Ta'ala redha adanya amal pada diri seseorang daripada ilmu yang dia belajar. Okay, nak diulang-ulang tu, kan, mentaliti tu supaya pasak. Orang zaman kita ni ilmu banyak tapi selalu letak pada tempat yang salah, kan. Ilmu yang dia belajar, maka dia cuba hukum orang lain. Tu salah lah, kan. Ilmu yang kita belajar untuk iktibar, belajar mempertingkatkan potensi diri dan bantu orang lain juga tingkatkan potensi diri dia. Bukan tingkatkan potensi diri kita lalu merendahkan potensi diri orang lain. Kita ni, agama kita ajar kita berfikiran tu waras dan jiwa besar. Jadi orang yang mempunyai ilmu, yang beramal daripada ilmunya, pasti ada keinginan. Itu fitrah. Orang alim yang beramal ni ada keinginan menambahkan keilmuan yang ada dalam diri orang lain dan membesarkan jiwa orang lain. Orang ini berjiwa Rasulullah. Maksud berjiwa Rasulullah tu ada persen. Rasulullah SAW ni menambah ilmu para sahabat dan membesarkan jiwa para sahabat. Karakter Rasulullah tu yang menambahkan ilmu para sahabat dan membesarkan jiwa para sahabat tu, karakter tu ada pada pewaris Rasulullah, ulama. Ulama ni karakter dia ada niat, tujuan yang sama. Mereka mengaji banyak, beramal banyak, kemudian mereka menambah ilmu pada orang lain dan mereka membesarkan jiwa orang lain. Dan kalau kita berkeinginan sedemikian juga, maka kita perlu mengusahakan sebegitu juga. Kalau kita nak besarkan jiwa orang lain, nak tambah akal orang lain, maksudnya bijakkan orang lain, kita kena bijakkan diri kita dulu. Tak bolehlah kita asyik nak betulkan orang lain tapi kita tahap itu saja, kan. Sibuk nak betulkan orang tu, sibuk nak betulkan orang ni kurang lah, orang tu sibuk nak judge orang. Tapi diri dia di tahap tu saja, tak boleh juga, kan. Banyak tu je lah zikir dia, 10 pun rasa banyak. Tapi nak orang lain zikir 100, tak boleh lah, kan. Dia pun tak sedekah tapi nak suruh orang, boleh cakap. Tapi tak memadai kalau kita hanya menyuruh orang tapi diri kita tak buat apa-apa, tak memadai. Boleh. Kemudian apa amal yang Allah Taala cintai? Maka Nabi menjawab, yang pertamanya adalah menunaikan solat pada waktunya. Tunai solat pada waktunya amal yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita berpeluang dapat yang pertamanya kita niat, kita solat di awal waktu atau solat dalam waktunya itu untuk meraih cinta Allah, dapat. Dan kita usahakan untuk solat kita dalam waktunya. Janganlah tangguh kalau tak ada sebab, kan, ataupun saja-saja tangguh, janganlah, kan. Usahakan yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala suka begitu. Nabi sebut ni tujuannya nak beritahu ini kegembiraan. Bila kita beramal itu maksudnya kita dalam ruang cinta Allah. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah tak boleh membuatkan kita gembira, apa lagi yang menggembirakan kita? Dan itu muhasabah lah. Kalau Allah Ta'ala kita tak berseronok dengan apa yang Allah Ta'ala suka dan mengutamakan yang lain daripada yang Allah Ta'ala suka, itu rendahlah diri kita tu, kan. Orang sibuk solat, kita sibuk mengumpat, contoh. Atau sibuk main game, kan. Na'udzubillah, kan.
Kemudian apa lagi? Ni dia punya eager, dia punya semangat nak dekat dengan Allah. Lagi apa? Kan, macam seorang lelaki yang nak dekat dengan perempuan tu, lagi dia suka apa? Kan. Rasulullah jawab, kemudian berbakti kepada dua ibu bapa. Mula Allah kan, solat pada waktu je cerita tentang Allah. Kemudian cerita tentang ibu bapa. Jadi maksudnya ibu bapa ni adalah medan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab tu orang yang dikurniakan, masih lagi seorang anak dikurniakan ada ibu bapa, dalam tempoh dia membesar tu, maksudnya dia dewasa, ada ibu bapa, itu ruang dia beribadah kepada Allah. Dia bukan sekadar buat baik kepada ibu bapa kerana membalas jasa ibu bapa yang melahirkan dia ke dunia. Dia buat baik kepada ibu bapa kerana itulah ruang kebaikan dia, ibadah dia kepada Allah. Ibu bapa tu bukan kita ambil manfaat, kemudian kita ucap terima kasih dan bye-bye. Bukan. Ibu bapa tu kunci syurga kita. Kalau kita sia-siakan ibu bapa kita, maksud tak sempat kita menangguh-nangguh kebaikan, sibuk cari duit, lupa mak ayah. Ingat mak ayah tu, tapi membelakangkan, maksud mengabaikan. Tak apalah, esok-esok lah, tangguh lagi. Jadi maka itu kita bukan sia-siakan ibu bapa tu, kita sia-siakan peluang untuk masuk ke syurga. Sebab itu laluan yang Allah Ta'ala buka. Sebab tu apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ketika ini, itu semua jalan ibadah kepada Allah. Sama ada nikmat ataupun musibah. Alhamdulillah. Itu laluan kepada Allah. Jangan minta, hargailah dulu, hargai. Orang yang pandai menghargai, pandai menangani perkara tersebut. Kalau kita pandai menghargai sesuatu, kita pandai menangani perkara tersebut. Boleh. Jadi berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa ni ruangnya besar. Kalau macam zaman tempoh sekarang ni, Covid, orang tak boleh nak balik kampung, maka jalannya adalah dengan melakukan kebaikan daripada jauh. Sekurang-kurangnya mendoakan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan ibu bapa. Dah jauh, dia susah hati kan, kita doa kepada Allah, moga Allah Ta'ala luaskan jiwa mereka supaya jiwa mereka gembira. Itu pun bahagian daripada amal ketaatan. Dan pendapat guru saya pula zaman tempoh ni, jangan balik kampung pula sebab nanti risiko bawa penyakit kan. Kononnya nak luahkan bakti apa, tapi tak sedar bawa penyakit. Itu pun salah memahami. Jadi antara makna berbakti ketika ini adalah cubalah tahan dulu dengan kerinduan nak balik kampung tu sehingga selesai masalah Covid tu. Sebab takut bawa balik, nanti sakit parent sebab kita kan, menyesal pula. Itu antaranya. Kemudian antara kebaikan ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa juga, kata ulama, ini amal special, selawat. Selawat, berselawat ke atas Rasulullah SAW tu, nama kita akan disebut oleh malaikat, dan nama ayah kita tu, nama parent kita, ibu bapa kita akan juga disebut di hadapan malaikat. Fulan bin Fulan, anak kepada Fulan. Itu kan. Sebab kita, malaikat kata, wah Rasulullah, ini ada seseorang ni yang namanya Fulan bin Fulan, anak kepada Fulan ni, berselawat kepada engkau. Maka Rasulullah mendoakan orang itu dengan ayahnya, dengan parentnya sekali. Itu berbakti juga, kata para ulama. Jadi bila berselawat tu sebenarnya sedang menambah pahala untuk ibu bapa. Banyakkah selawat? Selawat tu bukan tentang kita, selawat tu tentang Rasulullah mendoakan kita. Banyak selawat pun, kalau banyak pun masih lagi sedikit. Sebab kita kan menagih kebaikan. Jadi orang yang menagih kebaikan dapat banyak pun masih lagi sikit, sebab kita nak kebaikan yang berterusan. Kita bukan nak one off punya kebaikan, dapat bantuan, dah kau buat hal kau. Tak, kita nak bantuan yang berterusan kan. Kita dengan manusia pun kita tagih begitu. Jadi dengan Allah mesti kena lebih lagi kan. Sebab tu penting amal ni berterusan dilakukan, kerana dari situlah kita mendapat kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan atas rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian sahabat ni tanya lagi, wahai Rasulullah, apa lagi wahai Rasulullah? Maksudnya semangat betul nak tahu. Maka Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah, maksud berjuang fi sabilillah.
dengan beberapa makna. Jadi berjihad di sini maksud perang lah, maksudnya berjuang di jalan Allah. Kalau skop yang lebih di luar medan perang tu adalah melakukan kebaikan atas niat ikhlas kerana Allah. Mengaji pun ulama menyebutkan itu juga fi sabilillah, mengaji ilmu. Sedekah pun ulama menyebutkan termasuk dalam fi sabilillah. Tapi kalau disebutkan jihad dengan makna jihad, itu maksudnya perang lah, kan. Baik, kemudian hadis ini menyebutkan tertib keutamaan amalan dan juga yang dicintai oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Ia bertujuan agar umat Nabi SAW mengutamakan amalan yang utama di samping berusaha untuk menyempurnakan amalan yang lain. Besarnya keutamaan solat, khususnya solat fardu berbanding amal yang lain, kerana itu merupakan perkara pertama yang disab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi Ustaz Tengku Saufi Hafizahullah Ta'ala menyebutkan hadis ini bagi tahu peringkat. Utamakan Allah, kemudian utamakan ibu bapa, kemudian utamakan orang selain daripada ibu bapa. Itu cara kita muamalah. Jadi kita ni kena tahu kedudukan kita dalam kehidupan ni. Siapa yang kita perlu utamakan dulu? Kita ada aulawiyat, kita ada keutamaan. Kita jangan besarkan yang kecil dan kecilkan yang besar, tak betul. Jadi sebelum kita nak buat sesuatu perkara, kita kena timbang dulu. Kita ni di mana, kedudukan kita di mana, kita ni berada, nak pergi mana, apa yang perlu kita buat dulu, kemudian baru kita buat yang lain. Kita kena fikir, akalnya Allah Ta'ala bagi. Niat baik, cara salah pun tak betul juga, kan? Niat baik, cara mesti betul juga. Ini pelajaran daripada hadis ini. Wallahu a'lam. Jadi kita tangguhlah pukul 12 ni orang nak sibuk nak masak, kan. Jadi kita tangguh di sini dulu. Saya minta maaf lah hari ni terlambat, kan, terlambat sangat. Jadi insya-Allah minggu depan saya cuba awalkan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mana salah silap saya minta maaf. Terima kasih kepada semua yang sertai pagi ni. Pagilah, dah masuk tengah hari lah. Ustaz Fahmi, Puan Ummu Aino, Puan Siti Hajar, Puan Siti Muhawa, Puan Ustazah Zaimah, Azrin. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi panjang umur, jumpa lagi. Mana salah silap saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.